Sekarang ni kita nak berbicara berkenaan aspek keselamatan, khususnya bila kita meninggalkan rumah dan perjalanan nak balik ke kampung halaman. Apa antara perkara ataupun aspek-aspek keselamatan yang perlu kita ketahui khususnya musim perayaan ini? Dan siapakah antara mereka terlibat untuk memastikan agar kawasan sekitar tersebut sentiasa terjamin selamat, antaranya pihak JPPM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi kita ingin berkongsi apakah peranan mereka terutamanya di musim perayaan Aidilfitri ini. Kita bersama dengan Datuk Teknologis Nur Hisham bin Muhammad selaku Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Datuk Hisham, apa khabar selamat pagi? Assalamualaikum Syuhada dan Mawar. Waalaikumsalam. Okey, raya dah nak dekat ni, kita risau sebab kenderaan dijangka meningkat di lebuh raya. Betul. Maksudnya rumah kan banyak kosong lah. Betul. Jadi tanggungjawab lebih besar yang dipikul oleh pihak JPPM pada tahun ini. Apakah antara persediaan setakat ini, Datuk? Okey, terima kasih Syuh. Asasnya kita tengok kepada tahun ini ada beza banyak ni. Tahun 2020 kita ada PKP, 2021 kita ada, kita kata partial lah ataupun sebahagian PKP kan. Dan kalau kita tengok trend kebakaran dulu saya pergi. Kalau 2019 ke 2020 sebab kita PKP dia menurun. Semasa musim perayaan 15%. Tahun lepas kita buka sikit. Naik. Kan? Dia naik. Cantik pula 15%, 14.7%. Dan tahun ni saya kata jangkakan memang kita buka teruslah. Jadi bagi pihak jabatan kita menjangkakan bahawa akan berlaku peningkatan kes kebakaran disebabkan oleh orang cakap keterbukaan kita dalam meraihkan prosedur yang berbanding prosedur yang terdahulu. Dan sama juga kita tak boleh nak elak semua orang akan cuba balik kampung. Kalau tak balik kampung bergerak lebih bebas. So jalan pun dijangka akan mengalami kesesakan ataupun penambahan kenderaan. So persiapan kita ada 3 benda saya nak suka tekankan. Pertamanya jabatan melihat bagaimana trend. Trend kita punya gaya hidup. Kalau dulu kita gaya, semua orang balik rumah. Semua orang duduk rumah, orang tua duduk ramai-ramai longgok. Tapi sekarang ni kita punya trend dah mula orang duduk di hotel. Kan? Balik kampung, duduk hotel. Tapi balik rumah orang tua. Ada duduk homestay, duduk hotel. Jadi kita beri penumpuan juga kepada yang pertamanya lah pemeriksaan bangunan tersebut. Ada 2 lokasi utama yang kami beri penumpuan buat masa ini, buat penguatkuasaan, periksa bangunan. Iaitu satu ialah hotel, saya katakan tadi. Kita dah periksa lebih kurang 171 hotel. Kemudian kita ada lagi ialah shopping mall. Tempat beli belah. Jadi sekarang ni semalam pun kalau orang tengok macam dah nak raya lagi esok punya penuhnya shopping mall. Jadi kita kena pastikan keselamatan itu cakap terjaga. Jadi kita periksa juga pusat membeli belah. So sampai bulan Mac itu kita telah buat lebih kurang 300. Dan untuk hadapi yang keduanya ialah kita kata tadi kemalangan juga. Kita insya-Allah akan berkolaborasi dengan agensi lain untuk kita standby. Kita punya pasukan di 13 lokasi di Lebuh Raya Utara Selatan. Kenapa kita pilih 13 lokasi ini? Sebab kita kena pasti bahawa ini lokasi yang bolehkan kita bertindak kurang daripada setengah jam. Nauzubillah min zalik, kalau berlaku kurang daripada setengah jam. Berbanding kita letakkan jentera kita tu di balai, kita terpaksa keluar daripada balai sampai kepada Lebuh Raya, masuk Lebuh Raya. Dan Lebuh Raya ni pun dia ada trik juga kan. Dia tak boleh macam jalan biasa boleh masuk ke kanan terus. Dia kena pergi depan, U-turn semua. So all this proses ni kita ambil kira dan kita letakkan di 13 lokasi yang kita kena pasti. Dan yang terakhir ni ada 3 pendekatan kita. Kita tengok ada satu lagi isu utama kita ni ialah bila kita ramai-ramai, kadang kita beraya. Tapi dalam masa yang sama, ini juga peluang orang cakap kita bersama-sama ni, dia mula nak pergi berkelah. Dia kan keselamatan di air tu. Jadi kita pun telah memberi arahan supaya dibuat rondaan untuk kita memastikan bahawa tempat-tempat yang telah kita kenal pasti sebagai risiko tinggi ni, kejadian lemas akibat aktiviti air ni, untuk kita buat rondaan dan tempatkan anggota. So ini ialah kita punya orang cakap kaedah untuk kita bagaimana nak dapat nasihatkan orang dan beritahu masyarakat bahawa sebelum ni kes yang berlaku dekat sini sebabnya supaya masyarakat lebih cakna lah kepada keselamatan. Sebab kalau kita tengok statistik kematian di air ni
dia 5 kali lebih tinggi daripada statistik kematian di kebakaran. Dia maksudnya dari segi trauma kematian itu lebih tinggi di air berbanding kebakaran. Tetapi kena ingat, kebakaran ni trauma ada dua. Satu ialah kalau yang paling teruk ada kematian, dan satu ialah kehilangan harta benda. Itu yang susah. Baik, so itu yang skop kita ambil lah kali ni. Okey, 3 aspek utama yang diberi penekanan oleh JBPM, iaitu kita melihat kepada aspek keselamatan di premis-premis tumpuan seperti di hotel dan juga pusat villa, keselamatan jalan raya dan juga keselamatan di air. Jadi untuk kita melaksanakan aspek keselamatan ke arah ketiga aspek tersebut, apa antara kempen yang telah dilaksanakan setakat ini untuk musim perayaan? Okey, terima kasih. Sebenarnya kita ni nak kata kempen ni kita orang cakap secara rasmi ni belum lancar lagi. Kita rancang tu kita mewar-warkan platform kita mewar-warkan pada 27 hari bulan ni lah oleh kita Yang Berhormat Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, insya-Allah di IOI Mall untuk kita highlightkan. Tetapi yang program yang cakap turun ke padang komuniti semua taklimat dengan rondaan ni telah kita mulakan sekarang. Maksudnya dari minggu ni kita telah mulakan sebab kita cakap kempen ni lah platform untuk kita war-warkan, tetapi aktiviti macam tadi saya kata tadi, permesaan itu kita telah mula laksanakan. Okey, ada banyak sebenarnya perkara yang diberikan keutamaan oleh pihak JBPM untuk memastikan agar ialah sambutan Hari Aidilfitri ini dapat dilaksanakan dengan kekurangan kemalangan dan sebagainya. Jadi ini memerlukan anggota yang lebih ramai dan kebanyakan anggota kita juga umat Islam nak bercuti juga. Macam mana ni Datuk? Betul. Tahun ni tahun yang sukar untuk membuat keputusan bagi pihak kami. Satunya orang dah tak beraya 2 tahun kan. Jadi tahun ni lah nak beraya lebih panjang. Tapi bagaimana kita katakan tadi, kita kena utamakan perkhidmatan. Jadi kita telah keluarkan pemakluman awal untuk pembekuan cuti lah kepada anggota. Jadi kita bagi hanya 20% anggota saja bercuti. Dan insya-Allah selain pada itu kita telah juga menggerakkan kita punya pasukan bomba sukarela yang dekat dengan komuniti, dia lebih dekat dengan masyarakat untuk sama-sama bersiap sedia. Tapi kita tak boleh beku cuti dia lah sebab dia sukarela. Jadi tak dapat kita bekukan cuti. Dan kita juga ambil inisiatif tambahan sebenarnya. Pada masa ini kita ada lebih kurang 1,200 orang pelatih yang sedang menjalani latihan di pusat latihan. Dan salah satu daripada polisi kita semasa, kita tak benarkan mereka balik. Jadi mereka akan ambil pengalaman untuk sama-sama bertugas semasa musim perayaan. So kesemua pelatih ini kita akan tempatkan ke balai-balai untuk menampung dan juga menambah kekuatan keanggotaan kita, terutama yang saya katakan tadi yang rondaan. Sebab dia masih lagi pelatih, kita tidak membenarkan mereka lawan kebakaran, mengendalikan secara terus kaedah penyelamat sebab masih di peringkat latihan. Tetapi yang rondaan itu kita akan pergiatkan penggunaan mereka, insya-Allah. Okey, itu antara pengorbanan JBPM lah untuk memastikan keselamatan seluruh keluarga Malaysia khususnya di musim perayaan ini. Jadi bila kita bercakap berkenaan keselamatan ini, mungkin ada dalam kalangan keluarga Malaysia kita dah nak merancang pulang ke kampung halaman ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit nasihat kepada mereka bagaimana aspek keselamatan di rumah sebelum mereka nak tinggalkan rumah, apa yang perlu mereka lakukan, Datuk? Okey, terima kasih. Perkara pertama yang kita tak nak terpaksa terima ialah isu elektrik. Jadi kebakaran ini 60% lebih kurang 60% disebabkan oleh elektrik, terutamanya kebakaran di rumah lah. Asasnya kena buat ujian dulu. Kan? Kalau kita tengok switch kat rumah tu kan, jadi tekan dulu, berfungsi ke tidak. Kalau dia tak berfungsi tu, cepatlah panggil orang untuk baiki. Kita lupa ni, kadang-kadang kita cakap pasal elektrik semua ni kan. Tapi kita lupa bahawa asas dia tu kita kena uji dulu kita punya papan litar kawalan utama tu. Sebab kalau kita tak uji, sama ada berlaku orang cakap lonjakan bekalan ataupun berlaku lebihan penggunaan ataupun ada lightning strike, ada panahan kilat menyebabkan lonjakan juga, sistem tak berfungsi dan kita ada masalah. Keduanya ialah kita memastikan hanya yang minimum dan keperluan saja pelatan elektrik yang kita on semasa kita meninggalkan.
Contohnya tak adalah orang nak off peti air sedap. Betul. Lepas tu tak adalah orang nak off CCTV kalau rumah orang mampu milik ni. Ada CCTV, dia tak off lah CCTV. Keduanya, orang pun selalunya akan onkan sebahagian daripada lampu untuk membolehkan orang tahu ataupun persiapan untuk orang cakap kalau jiran nak masuk. Dan seterusnya, maklumkan jiran. Itu penting. Kan, kita maklumkan jiran, kita takkan ada di rumah ni dari tempoh ini ke tempoh ini. Supaya kalau jadi apa-apa, jiran cepat tengok dan cepat buat respon kepada apa-apa yang berlaku tersebut. So itu asas yang bagi saya lah. Jadi kalau kita ni kadang-kadang kita mengharap seorang saja, tu keadaan yang kecil lah. Mengharap seorang saja, contohnya Munawar tolong off kan, tapi ambil inisiatif tambahan. Seorang lagi tolong, tolong periksa pula. Dah betul ke off? Dia ni pun kelang kabut kan, dia packing barang, dia agak-agak, orang kata dah. Okey, settle bos. Settle mak. Pap naik kan. Rupanya tak. Jadi benda-benda tu kadang-kadang kecil kita nampak, tapi rice cooker kadang kita tak off. Betul. Betul. Kan rice cooker dah kering. Kadang-kadang lepas tu gas, tak ada orang cabutkan kepala. Dan benda-benda tu perlu ada double check lah. Sekiranya terdapat kebakaran luar jangka yang berlaku, apakah antara tindakan pertama sekali yang akan dilaksanakan oleh pihak JBPM? Yang maksudnya lonjakan itu. Tadi kita beku, tapi kita janji juga ada orang. Kita panggil balik. Allah. Maksudnya raya sambil bersedia jugalah ni. Raya bersedia. Dia ada dua kaedah. Satunya ialah kita mengawal di mana lokasi pegawai berada. Contohnya pegawai yang bercuti. Contohnya macam saya, kalau saya bercuti di Pahang, saya kena report saya berada di mana di Pahang. So in case berlaku apa-apa, kita akan tarik balik ni. Tetapi sebelum itu kita ada juga strategi redeployment ataupun penempatan semula. Maksudnya kita akan backup daripada daerah terdekat, backup daripada negeri terdekat untuk masuk. Sebab kita cukup risau bahawa apabila kita beralih monsun ini kita dua. Satu ialah kebakaran struktur itu sendiri, kemalangan. Tetapi dalam samanya takut ada kebakaran hutan yang menyebabkan kita terpaksa tinggalkan sebahagian anggota kita untuk tackle isu ni. So jangan doa lah macam tu InsyaAllah. Bomba dalam 4 tahun sekali beraya. Itulah. Kita perlu buatkan peranan jugalah untuk memastikan agar tidak ada kebakaran yang terlalu mendadak meningkat pada tahun ini. Kita mungkin kalau nak cerita sikit berkenaan kalau di sebelah Semenanjung ni tak apa, kita ada negeri yang berdekatan untuk bantu. Tapi bagaimana contohnya di Sabah dan juga Sarawak? Mungkin kepadatannya sedikit jauh dari satu kawasan, dari satu balai ke balai lain. Bagaimana persiapan di sana? Sama juga saya mengatakan tadi. Cuma unik di Sabah dengan Sarawak, dia ada lebih unik sikit pada Semenanjung. Semenanjung ni kita punya komposisi keanggotaan kita majoriti ialah Islam. Melayu dan Islam dan sekarang semua bubuk cuti ni. Tetapi di Sarawak ni kita ada unik dengan Sabah ni. Komposisinya hampir seimbang antara Islam dengan bukan Islam. Jadi membolehkan sebenarnya kita fokus yang bukan Islam ni kebanyakan mereka tidak meninggalkan kawasan jagaan balai, maksudnya tak balik kampung lah macam kita. Jadi ianya membolehkan kita tarik dia orang cepat kalau ada kalau kebakaran besar lah, maksudnya orang off lah, dia off, kita panggil dengan cepat. So saya pernah bertugas di sana di Sabah dengan Sarawak dan memang itu yang unik. Kalau di Semenanjung ni pening nak lulus cuti. Tapi di sana tu okey, tenang sebab kompositi tu cantik. Kompositi cantik. So insya-Allah lah. Selain pada itu kita ada juga unit udara. Ini kan yang kita orang cakap unit udara kita ni kita pun telah arah untuk bergerak dalam orang cakap high alert sepanjang musim perayaan ini untuk memulihkan pergerakan logistik kita dibuat dengan cepat. InsyaAllah. Okey Datuk, antara yang sinonim juga dengan musim perayaan ini adalah bunga api dan juga mercun. Mungkin Datuk boleh memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat di luar sana berkenaan risiko kebakaran yang mungkin berlaku disebabkan oleh bunga api dan juga mercun, khususnya secara berlebihan di malam raya ke Datuk? Ya. Susah juga soalan ini. Kalau tak ada bunyi itu tak sedap lah raya kan. Pasang radio kan. Tapi apa pun kita buat ni sebenarnya bagi saya ni kita kena peka dengan cakna. Maksudnya apa-apa yang kita buat mesti dalam pemerhatian penuh. Kalau kita nak main mercun pun asasnya kita mudah je jarakkan daripada kawasan rumah, kawasan tempat mudah terbakar. Dengan kadang-kadang kawasan rumput padang pun tak boleh juga. Dia kering kan. Kalau musim panas tu. Cuma orang cakap apa kita buat, kita cakna. Maksudnya kita tahu apa yang kita buat. Kadang macam kita masak juga. Masak kat dapur,
anak dia balik, pergi tu kat depan, borak, lupa masak. Jadi ada masalah juga. Sama juga main mercun. Kena kang tak jaga kang, sonok dia. Mula dia sembur ni anak-anak tu kan. Lepas tu dia cuba nak sembur ke dinding, dia nak sembur ke tempat-tempat lain, dia rasa nak bagi api besar sikit. Nauzubillah min zalik, susah. So, dalam pemerhatian penuh. Jadi kalau nak suruh anak main pun perhatian penuh. Tapi kalau yang buluh tu tak payah perhatian penuh lah. Jangan main terus. Itu memang tak boleh terus report ke aduan. Tu sajalah, lain macam punya mercun punya dentum tu, report je lah. Report. Ambil gambar, letak alamat, habislah jirannya. Kalau Datuk boleh kongsikan berkenaan persediaan nasi uduk jentera ya. Ya mungkin dah 2 tahun tak dipakai secara menyeluruh. Jadi perlu diselenggara terlebih dahulu. Kita tak dah sampai lokasi tiba-tiba alamak hos ni tak berfungsi pula contohnya lah kan. Jadi apakah antara persiapan Kak Ratu? Terima kasih. Yang tu memang kita telah arah dan juga telah mencakap laksanakan dan juga telah mencakap berada dalam paras yang 70% lah, kita panggil 70% yang kita punya keupayaan jentera lah. Sebab kita hadapi masalah untuk satu ialah untuk berada di balai, satu lagi kita nak standby di 13 lokasi dan dalam masa juga sama dengan ronda. Jadi kita telah memaklum pada negeri untuk menyesuaikan keperluan jentera ini mengikut lokasi dan juga keberatan risiko. Sebagai contohnya ialah kalau kita nak pergi untuk rondaan kepada kawasan perumahan, kita akan guna yang ringan like fire rescue tender ataupun rapid fire rescue tender tu untuk membolehkan jentera ini bergerak. Sebab orang dah parking kiri kanan kan, jadi susah nak masuk, kita nak bergerak. Kemudian untuk kawasan yang lebih padat, kita kata kita letakkan keluarkan kita punya rapid intervention motorcycle. Motosikal gerak cepat kita tu kita ada 99 buah untuk kita gerakkan. Jadi lebih baik dan lebih cepat dan lebih praktikal berbanding kita letak keluar jentera besar kita tu lah. So pertimbangan ini ialah pertamanya macam saya katakan tadi ialah kita sediakan logistik tadi kena siap sedia. Kita dah ada jumlah yang cakap kita selesa buat masa ni. Keduanya, penggunaannya di mana pun dia perlu dirancang dengan teliti. So, 2 perkara ini kena datang bersekali lah. Baik, kita dah dengar banyak sebenarnya kesiapsiagaan daripada pihak JBPM. Jadi, Datuk, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada hari ini, mungkin ada nasihat yang ingin Datuk sampaikan kepada seluruh masyarakat di luar sana dan juga mungkin ucapan raya, Datuk. Ini peluang ucapan raya, bukan senang semua dapat. Okey, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat raya. Khususnya kepada semua anggota yang kita arahkan bertugas. Tidak lupa juga lagi kepada semua sahabat-sahabat kita yang kena juga bertugas. TM pun kena bertugas juga pada itu kan. Polis kena bertugas, semua bertugas. Dan kepada seluruh rakyat Malaysia juga, saya mengambil kesempatan untuk ucapkan selamat raya. Dan raya kali ini ialah raya yang saya rasa dalam suasana yang lebih bermakna kepada semua. Namun begitu, dalam kita meraihkan dan keseronokan kita raya ini, saya katakan tadi jangan kita leka. Jangan kita mudah lupa dan jangan kita lalai terhadap keselamatan kebakaran. Tidak kira sama ada keselamatan kebakaran, tidak kira juga kepada keselamatan persekitaran dan termasuk juga yang saya katakan tadi kalau sampai kita beriadah pun kita pastikan bahawa kita tidak leka dalam keselamatan anggota yang bersama dengan kita. So, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin daripada saya dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey, baik, itu ada pesanan dan juga ucapan Hari Raya yang ringkas in advance lah ucapannya. Yalah, untuk belum tentu ada. Belum lagi. Datuk pulang ke kampung ke kerja ke macam mana? Kerja, okey. Alhamdulillah. Baik, itu ada kerja. Terima kasih. Datuk Nur Hisham Sawitari untuk berkongsi berkenaan persediaan yang sudah pun diambil oleh pihak JBPM untuk memastikan agar keselamatan anda semua sentiasa terjamin di musim perayaan Hari Aidilfitri nanti. Selepas